Bila pasangan tadi berkahwin, bila kita berkahwin, setahun dua dah kahwin, maka perasaan cinta tu lama-lama jadi pudar dan pudar dan pudar. Apa masalah? Apa persoalan dia? Jadi kita nak rungkap, kita nak diskusi, kita nak bincang supaya kita dapat kembali cinta kita di antara pasangan-pasangan masing-masing. Alhamdulillah, berjumpa kembali ke dalam channel Ustaz Rumah Aku Syurgaku. Semoga para penonton, subscriber sihat sejahtera di samping keluarga, anak isteri macam-macam. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan kita bagaimana untuk kita dapat keluarga bahagia, pasangan yang bahagia, pasangan yang sentiasa di alam percintaan, kasih sayang, cinta mencintai hingga akhir hayat. Jadi perasaan cinta tu hingga akhir hayat. Kenapa bila kita lihat bila pasangan tadi berkahwin, bila kita berkahwin, setahun dua dah kahwin, maka perasaan cinta tu lama-lama jadi pudar dan pudar dan pudar. Apa masalah? Apa persoalan dia? Jadi kita nak rungkap, kita nak diskusi, kita nak bincang supaya kita dapat kembali cinta kita di antara pasangan-pasangan masing-masing. Jadi sebelum tu Ustaz minta subscribe video Ustaz ni, subscribe, tekan tombol lonceng supaya tuan-tuan dapat info-info ilmu-ilmu rumah tangga ni bila Ustaz buat video yang terbaru. Sebab ilmu rumah tangga ni penting, supaya kita berumah tangga ni mesti ada ilmu. Jadi kebanyakan orang gagal bercerai dalam rumah tangga sebab apa? Tidak ada ilmu. Berbanding dengan orang dulu-dulu, mereka boleh kekal rumah tangga hingga anak cucu. Bukan tak ada bercerai, ada, tapi katakan jarang-jarang, kadang-kadang. Apa rahsia mereka? Ini kita akan bincang bersama-sama. Jangan lupa subscribe. Jadi hari ini Ustaz nak bagi tip bagaimana anda akan dapat cinta tu kembali, untuk menghubungkan perasaan cinta pada pasangan anda kembali yang telah hilang, supaya anda dapat kembali. Nak tak nak? Kalau tak nak Ustaz tak bagi. Kalau nak Ustaz bagi. Kalau nak sentiasa ikut Ustaz punya channel. Kongsi pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dalam rumah tangga yang nak bercerai ke apa, kongsikan channel video Ustaz ni pada mereka. Ni satu amal jariah dan kita amalkan. Amalkan. Apa kita nak bincang hari ni ialah apa satu tip Ustaz akan bagi, iaitu yang kita dah lupa benda ni, dah lupa. Sebelum tu kita buat, sebelum kita buat, tapi bila dah rumah tangga, pertama bila dah anak 1, 2, 3, 1 dah 2, habislah 3 pun dah. Kadang-kadang sebelum ada anak lagi dah benda ni dah hilang. Tapi bila dah ada anak 1, hilang. Pasangan ni tidak ada lah benda ni antara satu sama lain, tak ada. Yang suami pun tak ada benda ni, yang isteri pun tak ada. Sebab apa? Mereka lalai untuk menghargai anugerah tu Allah bagi. Tapi bila kita tak jaga, kita tak semai, maka dia hilang. Seperti macam bunga di taman, di palsu kita dan di Mekah bunga ros di Mekah nampak cantik, tapi bila kita tak jaga, kita tak siram, tak jaga betul-betul, bunga tu akan layu. Itulah percintaan.
Sebab pasangan tu lupa lalai apa yang mereka Allah anugerah aku, mereka tak jaga, maka perasaan tu tidak ada. Jadi untuk tu kita akan bincangkan apa dia satu daripada sebab kenapa kita hilang perasaan itu. Jadi untuk dapatkan cintaan tu, Ustaz nak beritahu hari ini, iaitu kita kena buat pasangan kita dihargai. Apa dia? Buat pasangan kita dihargai. Ini masalah sekarang ni bila dalam rumah tangga, kita jarang menghargai pasangan kita. Kan? Kita jarang menghargai pasangan kita. Kan? Ada yang paling teruk lagi, dia akan tak menghargai, malah dia akan condemn pasangan dia. Kenapa jadi macam ni? Dia condemn. Condemn. Kalau laki-laki condemn pasangan dia, kekurangan pasangan dia, ada pasangan macam-macam lah. Bila dah rumah tangga nampaklah kekurangan, maka dia condemn. Kan? Yang isteri pun begitu, dia nampak macam-macam kekurangan dia, suami dia, yang ada contoh buat sepa ke, maka dia kata sekarang membebel. Dalam rumah tangga membebel. Sebab apa? Dah masing-masing nampak kekurangan. Lelaki pun nampak kekurangan isteri dia, isteri pun nampak kekurangan dia punya suami. Masing-masing nampak kurang. Tempelak diri pun nampak, kurap badan pun nampak. Jadi untuk tu jangan kita condemn. Kita kena menghargai pasangan kita. Hargai. Dialah jodoh kita, kita kena hargai. Senang susah pun kita kena hargai. Walaupun dia buat apa pun kita, yang benda baik, hargai dia. Kata-kata yang terutama terima kasih. Kita tak ada. Bila rumah kita ada yang buat, maksud ada, alhamdulillah yang buat tu, apa saja dia bagi, baik, terima kasih yang. Kalau dekat kedai kita pandai pula kita terima kasih, thank you. Tapi bila kita dah kahwin, rumah tangga tak pernah pula kita kata thank you, terima kasih, buat air, buat terima kasih, sayang awak. Itu kena ada. Sebab apa? Sebelum kita rumah tangga kan, kita selalu terima kasih, sentiasa ucap terima kasih. Kadang nak cakap terima kasih, apa yang buat apa, terima kasih. Itu penting bila kita nak ucapkan terima kasih, sentiasa ucap terima kasih pada pasangan kita. Jangan lupa terima kasih. Ini kalau kita tak buat, maka dia akan hilang percintaan tu sikit demi sikit. Sebab benda ni kita tak buat. Bila kita buat, insya-Allah kita akan cuba tu buat, perasaan tu akan ada. Semua orang suka dihargai. Orang lelaki pun suka dia kalau isteri pun hargai suami tu. Puji dia. Kalau dia bagi, jangan lupa cakap terima kasih. Terima kasih. Jangan ambil barang. Apa dia bagi tu, ambil tu tapi tak ucap terima kasih. Jangan. Bila kita makan tu, ucap terima kasih. Sedap awak punya masak. Puji dia. Hargai dia. Dan sentiasa minta maaf kepada pasangan kita kalau kita dah membuat kesalahan. Kalau kita dah buat kesalahan, jangan lupa, jangan ego, jangan apa pun walaupun kecil, jangan lupa minta maaf. Perempuan ni dia suka kalau kita minta maaf. Dan lelaki juga suka kalau isteri minta maaf. Kalau isteri dia buat salah besar pun, kalau isteri kata, bang, saya minta maaf, daripada marah dia akan turun minta maaf. Biar dia membebel, dia bising, saya minta maaf. Jangan kata saya dah minta maaf, kan tadi saya dah kata saya dah minta maaf, apa awak nak lagi? Tu tak boleh. Biar kita rendahkan, kita minta maaf walaupun benda tu bukan kesalahan kita. Kita minta, tak rugi kita minta maaf. Malah kalau kita buat benda yang besar, contohnya kalau isteri nampak suami dia berduaan dengan perempuan lain, kadang-kadang bukan betul, fitnah, dia mesyuarat ke apa, pantang. Yang perempuan ni pantang tengok suami dia berborak dengan perempuan lain. Dia pun naik angin. Tu tak boleh. Minta maaf.
Terangkan dia, kemudian saya minta maaf lah kalau awak kalau marah saya. Tak apa, minta maaf. Jadi jangan lupa minta maaf. Apa sahaja pergaduhan besar sekalipun, minta maaf. Perkatakan semasa kita bercinta dulu, kan, kalau terlambat datang pun, I minta maaf lah, I lambat datang sebab jam lah. Hari ni kereta jam, padahal tak jam pun, dia ada hal apa benda. Hari ni ada mesyuarat lah, minta maaf lah. Ya, minta maaf. Kalau buat salah tu minta ampun lah. I minta ampun dengan you lah. I minta betul-betul I tobat, I tak buat lagi. Kan, melayu-rayu pada pasangan sebelum rumah tangga. Sanggup dia apa ni, boleh, kalau boleh sujud, pegang dia punya kaki, dia pegang, maaf, dia menangis-nangis sebab dia tak mau lepas pasangan. Kalau pasangan dia atau bakal isteri dia tu lari pada orang lain, tak nak dia, apa jadi? Dia rasa macam tu, benda tu teramat sangat berharga. Kalau lah aku punya girlfriend ni larilah, dia tak suka aku, merana aku. Jadi dia akan minta maaf. Dia akan, kalau dia tak minta lah, apa dia bermacam-macam. Dia hantar hadiah lah, dia bagi tu lah, senyum lah, kan. Dia senyum lah, dia kadang-kadang boleh sampai dekat hujan depan rumah dia akan hujan turun pun dia. Sebab apa? Nak minta maaf. Akhirnya perempuan tadi pun tak sampai hati, lembut lah. Sekeras-keras perempuan macam kerak nasi, letak air, dia akan, begitulah isteri. Sekeras-keras isteri, kan, dia akan, kalau kita minta maaf dia, kan, kita bersungguh-sungguh minta maaf, maka dia akan maaf kita. Hati dia akan lembut. Begitu juga suami, kalau isteri tu buat salah, suami tu buat salah, ataupun isteri tu buat salah, maka kita maafkan. Jadi minta maaf dan memaafkan tu wajib dalam rumah tangga. Sedangkan Nabi pun mengampunkan umat. Sebesar mana pun maafkan. Kurang-kurangnya sebelum kita tidur tu, walaupun hari tu tak ada pergaduhan, sebelum tidur kita minta, ya Allah, aku maafkanlah dosa-dosa isteriku, anak aku, sekiranya mereka ada berdosa dengan aku. Maafkan. Bila kita sentiasa memaafkan sebelum kita tidur, besok mana tahu kita meninggal apa, isteri kita tak berdosa kita. Kita tak tahu. Jadi sentiasa. Kalau dah bergaduh sekali, ustaz biasanya, ni ustaz punya tip, kalau bergaduh ke apa, tidak ada rumah tangga yang tidak ada pergaduhan. Ini bergaduh kasih sayang. Berkali bergaduh, minta maaf. Tahun depan dapat anak satu. Bergaduh lagi, tahun depan dapat anak satu. Ini keistimewaan orang suami isteri. Pergaduhan mesti bila dia dah settle, tahun depan dapat anak satu. Itu minta maaf. Ustaz kalau apa, akan ustaz dalam hati, ustaz maafkan isteriku, ya Allah. Apa kesalahan. Masa tu juga ustaz, bila ustaz kata ustaz maafkan isteri ustaz tu, maka dia automatik dia akan reda. Syaitan tak boleh tipu. Syaitan ni dia menghasut supaya rumah tangga ni akan berpecah belah, bercerai. Itu kesukaan syaitan. Bila orang berkahwin tu, dia akan usaha supaya rumah tangga ni hancur, bercerai. Itulah kebanggaan. Itu kerja yang paling hebat yang iblis suka daripada tentera-tentera dia, menghancurkan rumah tangga. Sebab pahala orang bertangga ni besar, banyak pahala dia. Tapi bila dah bercerai, pahala banyak-banyak tu tak ada. Itu nak kena ustaz akan maafkan. Baru dia akan reda balik. Kita carilah cara jalan untuk mendekatkan dia. Biasanya jangan kita 2-3 hari tak berborak. Jangan. Sehari pun, dulu mula awal-awal dulu masing-masing ego. Tak nak bercakap. Tapi bila dah lama-lama kita faham, jangan sampai 3 hari. Dalam Islam pun diajar supaya kita jangan 3 hari tak bertegur sapa. Betul ke? Rumah tangga jangan sampai 3 hari tak bertegur sapa. Paling lama pun 1 hari, besok settle. Kalau tidak malam ni
Sebaiknya suami isteri kalau ada bersalah sebelum tidur memaafkan, bang saya minta maaf dekat you lah, tadi I bersalah. Walaupun kita tak bersalah, tak rugi kalau kita minta maaf. Tak rugi kalau Allah tu maha pemaaf. Kenapa kita tak maafkan pasangan kita? Kalau kita nak perasaan cinta tu ada, sentiasa cinta pada ada, supaya syaitan tak tipu kita, kita minta maaf sebelum tidur. Pasangan tadi, maafkan, bang saya minta maaf pada awak kalau hari ni saya bersalah ke apa, hari ni saya lambat masak ke, hari ni saya lambat mandi ke, hari ni saya tak mandi ke, minta maaf lah bang, saya ni, hari ni saya tertidur tak lupa nak masak, minta maaf kan, hari ni saya melawan cakap awak. Begitu juga suami minta maaf pada isteri kalau yang ke abang hari ni abang nak minta maaf lah, cerita pada dia apa kesalahan kerja abang, lambat jemput yang kerja ke, minta maaf lah, supaya yang sayang marahkan abang, maaf lah. Jadi masing-masing maaf. Bila kita maaf bermanfaat, bila tidur kita tidur dengan perasaan cinta, kasih sayang, aman. Besok kita akan segar, ceria. Bangun pagi kita akan ceria, kita pergi kerja pun dalam keadaan ceria, dalam keadaan kasih sayang, barulah mood kita ada bekerja. Jadi cinta tu ada. Walaupun kita pergi kerja, wajah orang tu akan awet muda, sentiasa ceria. Jangan kita pergi kerja dengan masalah rumah tangga. Jangan masalah. Jadi sentiasa ucap terima kasih ataupun minta maaf pada pasangan kita.